Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 2 hari bulan 11 22 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 37 sehingga ayat 45. 37, 45. Dalam ni ada 4 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingatlah, 4 kali ni bermula yang ke-12. 12 sehingga 15. Dan ini adalah merupakan sambungan kepada 7 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang menceritakan tentang azab neraka, na'udzubillah. Ayat kita ni mencerita tentang keadaan huru-hara hari kiamat apabila langit terbelah, dia jadi merah. Takutlah menggerunkan. Kemudian setiap manusia tidak akan ditanya lagi dosa-dosa dia, akan dihisap terus. Membuat ni, buat ni, buat ni. Tanya buat kodok, tak payah tanya dah. Sebab rekod sudah ada. Mari mengaku ya senang. Bukan. Kemudian manusia yang jahat dikenali dengan tanda-tanda yang ada. Allahu Akbar. Maka itulah neraka Jahannam yang disediakan bagi orang yang jahat. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, ibu bapa kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami ini daripada api neraka, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1190. 1190. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fa idzan شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kita kepada ayat
Ayat 37. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat warudatan kaddihan. Selain daripada itu, daripada azab-azab yang telah disebut, di antara azabnya yursalu alaikum syuwazun, telah ditimpakan dengan api yang menjulang-julang, syuwaz, wa nuhasun, dan leburan tembaga cair yang membakar, na'udzubillah. Maka sambungan ayat ini Allah Ta'ala sebut pada kita, fa idzan syaqqatis sama'. Selain itu, sungguh ngeri suasana hari kiamat tatkala langit pecah belah, lalu menjadi ia merah mawar. Jadi merah macam mawar tu. Kaddihan atau kala wardatan kaddihan, yang berkilat seperti minyak. Allah. Ayat ini menggambarkan kehancuran alam langit ketika hampir kiamat. Hampir nak kiamat, terbelah langit jadi kemerahan. Takut kita dengar. Munasabatul ayat dulu. Munasabah ayat, susunan ayat ini macam mana? Ayat ini isyarah kepada ayat yang lepas. Allah kata, aku hantar mari api, hantar mari tembaga. Maka diberi isyarat di sini, iaitulah sebelumnya berlakunya sampai ke neraka tu, lebih dulu suasana yang menakut, sangat mengerikan, iaitulah langit terbelah dengan warna merah. Allahu Akbar. Bila langit terbelah, bermakna tempat tinggal malaikat juga sudah tidak ada. Langit pula terbelah dan bumi pula berterbang yang habis dia punya bukit bukau. Tempat tinggal jin dan manusia juga telah hancur. Nak gimana kita? Allahu Akbar. Lamma addada, Allah Ta'ala telah, setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita nikmat-nikmat ke atas hamba dia, yang mewajibkan kita bersyukur di atas nikmat yang tersebut. Kemudian ayat ini menyatakan bahawa nikmat itu tidak kekal. La baqa'a wa la sabat. Tidak kekal, tidak baqa' dan tidak kekal. Maka manusia pada ketika selepas daripada berlakunya kiamat akan dihitung, dihisap semua amalan-amalan yang telah mereka lakukan, yang kecil dan yang besar. Dan mereka tak boleh lari lagi, kerana mereka tak mampu nak keluar daripada aqtaris samawati wal ard, daripada kawasan langit dengan bumi tak boleh keluar. Maka kamu tak boleh nak lari daripada azab Allah bagi orang yang kena azab. Allahu Akbar. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa nizamul alam, sistem perjalanan dunia ni hancur. Bumi terbongkar habis, langit terbelah, tempat tinggal malaikat sudah hancur, tempat tinggal manusia juga kharab, telah binasa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, ya Rabb. Tengok ulama tafsir kata apa? Fa idzan syaqqatis sama'u yaumal qiyamah. Apabila langit terbelah pada hari kiamat, maka dia jadi seperti merah bunga mawar, dia kata sini. Kaduh ni berkilat macam minyak, bagai minyak. Jadi kemerahan itu, itulah dia panggil keadaan langitnya. Bumi pula rata habis, bukit-bukit terbang tu hancur lebuh habis segala bukit bukau. Allah, dengar cerita takut. Lepas dengar cerita tak ingat juga nak beribadat. Nasallahu ni kita bimbang gini. Tak masa dengar ayat ni berasa kemah dah tu. Berasa jadi taraf naik taraf wali dah kita ni. Habis pada ni gimana pula?
Dia panggil lara pula kita, na'udzubillah. Maka Allah tanya. Ini tanda kita belajar. Ini soalan yang ke-12. Yang keempat lah dalam episod yang kedua ni. Episod ayat-ayat tentang neraka. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Mana satu? Kita kata la syai', tak ada pun. Apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ay lamma kana hifzus sama', Allah Ta'ala nak jaga langit daripada rusak. Allah Ta'ala tak jadikan mereka itu binasa, tak ada pecah, tak ada terbelah, tak ada rusak apa-apa. Wa ja'alaha mahalla ruh wal hayah wal rizqi. Dan langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Sumber-sumber rezeki pun mari daripada langit. Roh juga disimpan di sana. Maka ini min a'zamil fawadil, di antara nikmat yang besar, kelebihan anugerah yang besar. Menjadi sebab kepada hidup manusia ni mari daripada air mari daripada langit, daripada awan. Maka Allah tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana Tuhan yang Tuhan kamu dustakan jin dengan manusia? Kita kata tak ada ya Rabbi. Kita nak jadi manusia yang bersyukur. Manusia yang bersyukur. Baik, kita pergi kepada ayat 39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Pada masa itu tidak ada siapa pun, sama ada manusia atau jin, yang akan ditanya tentang dosa-dosanya di atas dunia dulu. Tak payah tanya. Kenapa tak payah tanya? Kerana masing-masing dapat dikenal menurut keadaannya. Jadi masing-masing kita kenal dengan suasana sudah ada. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah. Setiap penipu akan dipacok bendera di atas kepala dia pada hari kiamat. Dia kata ini penipu, ini macam-macam dosa yang ada, pacok. Orang tahu belakang. Dia ni pencuri. Nabi sebut siapa dia ambil harta ghanimah belum dibahagi, kalau dia ambil kambing di atas bahu dia, beg di akhirat esok. Kalau dia ambil lembu lah. Ada orang celah, dia kata kalau ambil duit ni, duit juta-juta, duit negara juta-juta dia bawa lari contohnya, pikul lah esok atas kepala tu. Ada. Kalau orang Malaysia agak berkali ada lah logo bank negara Malaysia. Wallahu a'lam. Saya kata yang pentingnya Nabi kata likulli ghadirin, setiap penipu itu akan ada tanda dia pada hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi kita seperti yang kita sepakati bahawa suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kita lah penulisnya. Maka berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni saat kita duduk hari ni, awal bulan sebelah ni sehingga 19 ni gak, dia panggil musim bongkar membongkar, tuduh menuduh. Hati-hati nak share tuduh-tuduhan orang, jangan. Sekali sampai surat saman menggelabah awak, tak tahu nak apa. Sabarlah. Orang buat tuduhan biar dia bertanggungjawab depan Tuhan. Kita yang tak ada maklumat jangan pandai-pandai mencari pasal. Pasal atas dunia kena saman, pasal di akhirat muflis. Na'udzubillah. Baik. Dalam ayat 39 ni Tuhan kata tak payah tanya dah. Tidak perlu ditanya lagi. Sebab apa? Fa fi dzalikal yaum la yus'alu insiyun wala jinniyun. Tidak ditanya lagi manusia dengan jin tentang apa dosa awak buat atas dunia. Tak payah tanya. Semua rekod lengkap. Tanda-tanda juga sudah ada. Na'udzubillah.
Nak ke tuan-tuan kita terpacok atas kepala kita esok di akhirat. Di antara dosa-dosa yang dia duk pikul bawa kambing. Apa ni? Curi kambing kerajaan dulu ni. Allahu Akbar. Habis kalau pikul guni-guni duit, buat lagi macam mana? Awak jawablah depan Tuhan. Kita masing-masing nak menyelamatkan diri kita, tak payah duduk tuduh-tuduh orang. Munasabah ayat ini, ayat 39. Lamma bayyana ta'ala anna al-'azaba fid dunya muakhkhar. Azab atas dunia ni aku tangguhkan dulu. Ada orang yang kena selalu. Ada orang panjang umur sampai 50, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun pun ada. Bagi umat inilah. Jangan banding umat Nuh 1000 tahun. Maka Tuhan kata sanafrugu lakum. Satu hari nanti, hei pendosa-pendosa, aku akan ambilkan hari khas, hari untuk hisab. Bila? Di akhirat. Maka dan munasabah juga lamma kana yaumul qiyamati, pada hari kiamat esok berbagai-bagai warna-warni yang kita akan nampak, wa mawaqif mahulatin tawilatin syahirah, dan suasana yang lama kita berdiri untuk menyelesaikan masalah. Allah SWT akan selesaikan masalah kita mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi laju, sebab dia tak interview seorang-seorang, cuma dia tanya untuk pengakuan. Dia bagi buku rekod, ambil. Dalam hadis dia panggil sijilat. Sijilat ni buku rekod. Setiap orang akan baca buku dia. Dia tengok semua benda, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apalah buku ni? Tak ada dosa aku hak kecil besar, semua ada berlaku. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah SWT, maka ketika itu rekod dia disembunyikan sebab dia sudah bertaubat. Ini pentingnya kita bertaubat dengan syarat-syarat dia lah, dengan SOP taubat yang telah kita bincangkan. Menyesali, tinggalkan dosa, menyesali, tidak berazam untuk tidak ulang balik lagi, dan hantar balik yang manusia. Itu di antara syarat taubat yang ringkas. Jadi hari ini la yus'alu, dia tak tanya soalan untuk nak interview seorang, tidak, tapi soalul isti'lam bima waqa'a. Tanya gapo buat tak payah, sebab Allah Taala dah tahu dan tanda-tanda sudah ada dan buku rekod telah ada. Buat apa tanya lagi? Kita tanya ni kalau benda tak tahu, kalau sudah ditahu tak payah tanya, kita ambil endorse, kita ikrar saja. Awak dah buat ni, selesai masalah. Allahu Akbar. Maka Allah tanya soalan yang ke-13. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya Rabbi. Tak ada apa yang kita dustakan, semuanya kita percaya, semuanya kita syukuri insya-Allah. Baik, Allah bagi tahu sini orang jahat dengan tanda-tanda dia. Trademark dia panggil apa ni? Ayat 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya. Allahumma asturna ya Rabb. Ya Allah, sembunyikanlah, tutuplah dan hapuskanlah dosa-dosa kami yang lalu ya Rabbal alamin. Kalau tidak di akhirat esok terpacak tanda dosa itu. Allah. Bila malaikat tengok, yu'raful mujrimun, orang-orang jahat telah dikenali dengan tanda-tanda dia daripada orang-orang yang baik. Setiap dosa tu ada tanda dia. Senang malaikat pegang kepala dia, tak payah tanya-tanya dah. Tidak perlu ditanya. Kata di bahagian ulama tafsir, Al-Wahidi kata, qala jama'atul mufassirin
yu'rafu bisawadil wujuh, muka dia hitam, na'udzubillah, wa zurqatil ayun, mata dia biru. Dalil ulama yang kata muka hitam mata biru ni, dalil dia surah Ali Imran 106. Allah kata apa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang putih muka dan ada orang yang hitam muka, na'udzubillah. Dalam surah Taha ayat 102, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Kami kumpulkan orang jahat pada hari itu zurqa, biru habis mata dia. Ini dalil dia. Taha 102. Kata di Ibnu Katsir, yu'raful mu'minun bil ghurrati wat tahjili min asaril wudu. Orang mukmin terkenal dengan muka bercahaya, kaki tangan dia bercahaya, kesan daripada wudu. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan muka-muka kami bercahaya, hasil daripada wudu dan salat yang kami lakukan. Amin ya Rabb. Dia boleh kenal belaka. Orang yang muka bercahaya, malaikat kata, dipersilakan ikut ni. Orang yang muka kelabu, ikut ni. Orang yang muka hitam, halau, ke lorong neraka, na'udzubillah. Ya Allah Tuhan. Ada juga ulama kata simahum, tanda-tanda mereka selain pada warna hitam, muka dia kata ma ya'lu minal huzni wal ka'abah, muka berketung masa berkerut macam muka orang stres tu. Itu tanda-tanda belaka. Muka orang mukmin dahlah bercahaya, senyum, ceria, happy. Ya Rabb. Sebab atas dunia dulu dia susah. Pagi-pagi pukul 5.30 bangun dah. Nak pergi salat subuh, belum pada tu tahajud dulu. Musim hujan ke musim panas ke, bangun kita. Air sejuk ke air panas ke, basuh muka, basuh kaki tangan, wudu. Ada kadang-kadang kena mandi pula. Kalau tak mandi tak boleh sembahyang subuh. Ada belaka. Baik, bila orang kafir mari dengan muka dia yang sudah gelap, sudah hitam, kelabu habis ni, apa jadi? Tengok ayat. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu dipegang dari ubun-ubun. Tahu awal ubun-ubun? Pergi atas kepala ni. Malaikat kau cekuk ni. Dan kakinya serta diseret ke neraka, na'udzubillah. Dia pegang kepala, pegang kaki, capok dari neraka. Iya, na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta perlindungan-Mu daripada api neraka, ya Rabbal alamin. Ai fa yu'khadhu bi muqaddami ru'usil mujrimin. Malaikat mari pegang kepala, pegang kaki, yulqauna fi jahannam. Dia capok dalam neraka Jahannam, tak ada apa dah. Bertepi buat dia, jangan. Allahu Akbar. Jadi kata di ulama tafsir, ada yang dipegang kepala, ada yang dipegang kaki. Mana tak semesti dia pegang kepala dengan kaki capok itu tak. Macam capok kucing, tak. Ada orang malaikat pegang kepala dia, campur. Ada tarik yang kaki. Allah Tuhan. Adakah kita tidak mengambil pengajaran daripada apa yang disebut oleh Allah ini? Kalau kita ambil pengajaran, kita tak boleh duduk diam. Asyik berzikir, istighfar, bertaubat, buat persiapan, menyesali dosa-dosa yang lepas. Semua ini cara-cara orang yang takut pada neraka. Ni kalau sudah mengaji pakai relax, tak tahu apa. Kalau pagi ni berjanji dengan orang pula nak pergi ambil, nak pergi sewa, nak pergi minjam duit riba. Subhanallah. Lepas mengaji Quran pergi ambil riba. Lepas mengaji Al-Quran pergi cari rasuah. Yang tak tahannya musim gini ni, musim mengempen ni. Lepas mengaji Quran pergi ngupak orang, pergi buat tuduhan kepada orang. Allahu Akbar. Ya Rabbal Alamin. Kita berdoalah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita. Selamatkan mata kita, telinga kita, tangan kita, hati kita.
daripada mencemuh, membenci orang-orang Islam sama-sama kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena berbeza warna, berbeza bendera, kita sanggup mengecam, menghina dan mengutuk saudara kita. Kita tak tahu depan kita ni yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, akan dicampur dalam neraka bagi orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang jahat. Na'udzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang kafir dikenali dengan apa? Dengan sifat-sifat dia itulah. Maka Allah tanya sekali lagi, ini soalan yang ke-14. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Tak ada ya Rabbi, kita jawab tak ada. Dengan mulutnya kita boleh jawab tidak ada. Perbuatan kita semak balik. Bimbang takut mulut jawab tak ada, tangan pula ada. Allahu Akbar. Tengok ni. Munasabah. Baik. Kita pergi pada ayat seterusnya, ayat 43. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannam. Lalu dikatakan kepada mereka, ahli-ahli neraka, inilah neraka jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun, yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya. Geng-geng hak tak mau terima, tak mau beriman dulu, berdosa mendustakannya, inilah neraka-mu. Sekarang ni berada depan muka awak, depan mata awak. Dulu awak tak percaya, sekarang ini awak tak boleh lari lagi. Kita yang sudah percaya ni, apa faedah kita? Jawabnya kita buat persiapan dengan takwa. Takwa tu makna kita buat tembok, buat dinding, buat sempadan di antara kita dengan neraka. Dengan apa sempadan? Dengan ibadat-ibadat kita, dengan tauhid kita, dengan sedekah kita, dengan puasa kita, semua itu sempadan. Ya Rabb. Maka yuqalu lahum, dikatakan kepada ahli-ahli neraka, inilah neraka jahannam, hak kamu dusta atas dunia dulu. Kamu tak percaya dulu ya. Sekarang tengok. Ha hiya hadiratun yushahidunaha fil akhirati iyanan. Hak kamu tak percaya dunia ni, sekarang mu tengok depan matamu. Kita orang beriman, kita percaya walaupun kita tak tengok di dunia. Sebab itulah kita beribadat, kita beramal banyak. Ya Arhamar Rahimin, Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setara mana pula? Tengok ayat 44. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus diseksa berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panasnya. Ya, api mari bakal lo. Malaikat siruh dengan air panas pula. Nak gimana kita? Cukup dah. Apa yang kita belajar ni melembutkan hati kita, meruntuhkan keegoan kita, melemahkan kita untuk mengejar dunia yang fana, yang menjadi rebutan siapa? Rebutan para ahli dunia. Kata di sebagian ulama tasawuf, dia kata ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ni ibarat seperti bangkai yang mendambakannya, jadi mengejar dunia itu dianggap seperti anjing. Na'udzubillah. Bagi kitanya, orang-orang soleh kata apa? Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ni tempat kita mengambil persiapan, bercucuk tanam untuk kita menuai, mengetam di akhirat. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.
Tanamlah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita menjadi penuai yang berjaya di akhirat esok. Setiap kebaikan kita akan ambil pahala, setiap kejahatan boleh bala. Na'udzubillah. Allahu akbar. Jadi yatuful mujrimun, malaikat tarik. Sekali dia campur tepat air panah, bau masuk dalam tu. Ya Rabb. Tarik pula keluar, berau, campur dalam api. Itulah tempat dia pusing. Dia taraddadun. Malaikat tarik sekali masuk celah air panas, sekali lagi pergi bakar dalam api. Ya Rabbal Alamin, kita dengar takut ya Rabb. Sebagaimana dalam surah Ghafir, tanda pelajar, surah Ghafir ayat 71-72, Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Allahu Akbar. Aghlal, belenggu, ikat di tengkuk, rantai-rantai di kaki, malaikat tarik, krai. Fil hamim, masuk dalam air panas. Summa finnari yusjarun, kamu dia tarik pula, campur dalam api. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar ya Rabb. Akhirnya Allah Ta'ala tanya kita sekali lagi. Ini soalan yang ke-15 dan merupakan soalan yang ke-7 dalam siri episod yang kedua ini tentang azab neraka. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan jin dengan manusia? Jawabnya tak ada ya Rabbi, tak ada. Munasabatul ayat. Setelah Allah nyatakan dia seksa orang yang jahat dan dia beri nikmat kepada orang yang bertakwa, maka di antara limpah kurnianya, rahmatnya, keadilan Allah Azza wa Jalla, lemah lembut dia, kasih sayang dia kepada hamba dia, wa kana inzaruhu lahum, Allah Ta'ala bagi amaran, peringatan kepada makhluk-makhluk ini dengan dengan balasan yang nak dibuat. Air panas, api neraka. Berat berlaku tu. Supaya mereka meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga benda mungkar dan maksiat ditinggalkan. Sebab itulah Tuhan tanya di akhirnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Kita jawablah dengan mulut kita, la syai'a ya Rabbi, tak ada satu pun. Dan kita realisasikan juga dengan anggota kita bahawa kita tidak mengingkari nikmat yang Allah anugerahkan ini, ya Rabbal Alamin. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-fawaid, mencari faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama kita ambil awal ayat ni, ayat 37. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Bila langit terbelah, dia jadi kemerahan. Ayat ini tafri'u ikhbar ala ikhbar. Ayat ini melengkapkan cerita di atas cerita. Mana cerita? Cerita yang Allah Ta'ala sebut di awal-awal tentang mereka ini, ayat 31, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Aku akan beri masa khas kepada kamu untuk muhasabah, wahai jin dan manusia. Bila ke hari itu? Sekarang dijawab. Fa idzan syaqqatis sama', pada hari langit terbelah. Itu dia panggil ikhbar, nak berlaku satu peristiwa. Ayat ini pula ayat 37 ni menyatakan bila, jawabnya hari kiamat. Jawab dia hari kiamat. Sebab itulah ayat sanafrughu lakum tu sampai ke akhir ayat kita baca ini merupakan tafsil, pendetailan kepada hari yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan sebut hari yang kejanjikan itu, iaitulah hari langit terbelah
dia jadi kemerah-merahan, bermakna hari itu iaitulah hari kiamat. Kamu jangan, kalau kamu nak kerah kepala lagi, tak nak lawan lagi, lawanlah. Tapi satu hari aku akan ambil kamu untuk dibicarakan dan dihumban ke dalam neraka bagi orang-orang yang derhaka, bagi orang yang taat. InsyaAllah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ni orang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, yang kita insyaAllah Allah Ta'ala selamatkan kita daripada huru-hara yang besar itu. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ayat 39. Fa yauma idzil la yus'alu. Pada hari itu tidak ditanya an dzambihi insun wala jin wala jan. Hari itu Tuhan kata, aku tak tanya dosa-dosamu, tak tanya. Dalam surah Al-Qasas ayat 78, Allah kata wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah Taala tak tanya, tak siasat, tak interview lagi dosa-dosa orang jahat. Dua ayat ini macam mana kita nak jamak di antara ayat yang Tuhan sebut akan ditanya? Mana ayat? Suratul Hijri ayat 92, Allah kata apa? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi kemuliaan Allah, kita akan tanya semua apa yang kamu buat atas dunia. Dalam surah As-Saffat ayat 24, waqifuhum, hei mereka, tahan manusia ni di sini, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Jadi timbul soalan, bilakah waktu tak tanya, bila waktu ditanya? Macam bercanggah ayat ni. Jawabnya ayat tidak akan bercanggah sama kelas sekali. Sebab ayat itu ja'at min mishkatin wahidah. Ayat itu datang daripada sumber yang sama, iaitulah daripada Allah Azza wa Jalla. Macam mana boleh bercanggah? Kalau bercanggah ni arah kita. Sekali dia buat macam ni, sekali buat macam ni. Hak boleh kelentur ni kita buat manifesto, bukan kitab suci dia panggil. Itu hanyalah suka-suka. Jadi yang apa yang diarah oleh Allah Ta'ala tidak bercanggah. Jawab dia kata annalil akhirati mawatin. Di akhirat esok banyak tempat, banyak stesen. Mungkin tak tanya sini, dia pergi tanya tempat lain. Satu jawapan. Jawapan yang kedua, la yus'alu soal isti'lam. Dia tak tanya soal nak tahu, tidak. Tapi dia akan tanya soal taubih wa tabkid, soal nak menghinakan. Mau buat gini-gini, jadi malaikat marah. Tanya soalan marah, bukan soalan siasatan. Tidak. Siasatan sudah beres, selesai. Malaikat catat daripada awal lagi, malaikat rakam daripada awal lagi. Memang kita tak boleh lari. Maka dia kata soalan itu, sebab itulah soal dalam Quran ni ada as-soalu qisman. Soalan dalam Quran ada dua kategori. Yang pertama dia panggil soal taubih wa taqri'. Soal nak mencela, mencerca. Ada tuhu, biasanya Allah Ta'ala guna 5. 5 taqulun, 5 taf'alun, 5. Kenapa? Bapa, Kelantan kata. Yang kedua, soal istikhbar wa isti'lam. Soal tanya khabar dan nak tahu. Maka biasanya adat dia diguna hal. Hal. Adakah kamu buat? Fal musbatu, maka yang mensabitkan 5. Kenapa buat? Itu soal cerca. Wal manfiyu, hal. Dengan hal, itu soal nak tanya. Bukan nak tanya Tuhan tak tahu, nak tanya nak suruh kamu mengaku. Itu beza. Wajhu dilalatil Quran lahaza, maknanya ayat Quran ini bertempat. Sekali dia tanya, sekali tak tanya. Jadi tengok keadaan lah. Mana ayat ini jelaslah kepada kita tentang detailnya. Penggunaan kalimat soal pun dalam Quran sangat halus. Allahu Akbar, subhanaka ya ilahi, maha suci engkau ya Allah. Kaburat kalimatan takhruj min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Besarnya, jahatnya mulut-mulut orang kafir
mereka telah buat tuduhan kepada Tuhan kita. Baik, kita berpindah kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, fi qawlihi ta'ala fa yawma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu tidak ditanya tentang dosa-dosa dia, jin dan juga manusia. Kata ulama tadabbur, adafa subhanahu az-zunuba ila thaqalaini. Allah Ta'ala sandarkan dosa itu kepada dua makhluk, jin dan manusia. Wa hadza dalil, ayat ini dalil bahawa annahuma, jin dan manusia, mustawayani fit taklif, sama dari sudut taklif, tanggungjawab syarak sama. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang jin juga mukallaf. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahawa jin dengan manusia sama dari sudut taklif, tapi ada kemuliaan lebih pada manusia daripada jin sebab kita ada Nabi, kita ada Rasul. Itu yang ketiga. Al-faidatur rabi'atu, faedah yang keempat, fi qawlihi ta'ala yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang jahat ada tanda-tanda dia. Allahu Akbar. Ay anna li sahibi kulli zambin, setiap dosa di akhirat esok ada tanda. Yuridu Allahu izharaha, Allah Ta'ala nak zahirkan perbuatan kamu di dunia dengan tanda-tanda yang telah dikategorikan. Wallahu alam macam mana tanda. Sebahagian tanda tadi saya dah sebut hadis. Nabi kata li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap penipu, pembohong itu ada bendera pada hari kiamat. Mana kalau orang ni mencuri kambing, dia akan pikul kambing. Curi barang, dia akan pikul barang. Curi tanah orang, dibawanya digulung 7 lapis bumi atas kepala dia. Curi harta-harta negara melalui tak kira lah, rasuah ke, pecah amanah ke apa benda. Tunggulah, saya tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk nanti. Dia pikul guni-guni duit ke, dia pikul apa dosa, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi kita ingat, setiap orang akan memikul dosa dia, apa yang dia buat pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan letakkan setiap orang itu ada tanda. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Satu di antara tanda yang disebut oleh ulama tadi, mukanya hitam, na'udzubillah. Ataupun tanda yang lain-lain, ada bendera, ada barang-barang yang dia curi dipikul. Kita mengatakan Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Yang kita naknya apa dia? Naknya wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Orang yang beriman muka bercahaya, mereka dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikan muka-muka kami ini bercahaya daripada wuduk dan salat yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima faedah, kan? Allah SWT sebut ulang banyak kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi semua tu ayat-ayat Allah Ta'ala sebut daripada awal lagi, ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Semua manusia atas dunia ni, makhluk atas dunia akan rusak. Yang kekal hanya Allah. Sampai ke ayat ini, ayat yang kita baca sekarang, kata di para ulama, mawa'izun wa mazajirun, menjadi nasihat dan juga jadi amaran. Tahdidun wa takhwif, amaran dan menakutkan. Hiya kulluha ni'matun minallah. Semua nikmat yang Tuhan beri akan dipersoalkan. Sebab itulah diakhiri setiap nikmat itu, setiap amaran itu dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan untuk rekod kita para pelajar, kurrirat, diulang 7 kali. 7 kali dalam episod yang kedua tentang neraka ini, Allah ulang 7 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tambih, sebagai satu peringatan, ala istidfa'i abwabihas sab'ah, bahawa pintu neraka ada 7. Pintu neraka ada 7. Allah Ta'ala ulang ayat neraka ini dengan 7 kali soal
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada tujuh pintu neraka, daripada segala amalan yang dibawa kita kepada neraka. Apa sajalah para jemaah sekalian, kita tak berani nak menerakakan orang, tapi kita ingat neraka mencari orang. Maka nasihat kita sempena dengan musim PRU ni, supaya para pelajar, khususnya tuan-tuan dan puan-puan pencinta Al-Quran dengan Sunnah ini, berhati-hati dengan komen kita, dengan apa saja yang kita nak share, nak balas setara mana pun. Ingat, malaikat belum pencin. Malaikat sedang menulis apa yang kita buat. Sebab itulah kartun sinis. Saya baca kartun Arab, tapi sinis dia. Dia kata syaitan lari daripada ayat kursi. Syaitan lari daripada ayat kursi. Bila kita baca ayat kursi, syaitan lari. Tapi sebahagian daripada ahli politik berkelahi kerana takut hilang kursi. Jadi kita dengar macam-macam lah. Kalau buka dalam internet ke, buka TikTok, tak tidur kita. Hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Hak ni tuduh hak ni, hak ni tuduh hak ni. Jadi supaya kita tidak muflih di akhirat, supaya kita tidak dicekup ke dalam neraka Jahannam, marilah kita jaga diri, kawal diri daripada terjebak dengan komen-komen yang jahat, membuat tuduhan sewenang-wenangnya, ataupun masuk dalam perangkap-perangkap syaitan dalam perebutan kursi yang berlaku sekarang. Tak kiralah mana-mana puak pun berebut belaka. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Ahli tasawuf kata dunia ini ibarat bangkai, pendambanya, pencarinya, pemburunya seperti anjing. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah tinggalkan kita terumbang-ambing dalam dunia yang penuh dengan cabaran. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dalam ayat yang ke-46 dalam siri yang akan datang, iaitulah cerita tentang orang baik-baik. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.